1.7 juta ringgit telah diperuntukkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk program pendigitalan usahawan PPU tahun ini. Menerusi pelaksanaan 6 siri PPU, 1,200 usahawan disasar bagi mengadaptasi bidang perniagaan digital. KKDW serta 26 rakan-rakan strategi menyediakan latihan serta pendedahan kepada kesemua usahawan menerusi aplikasi digital perniagaan terkini serta bantuan berkaitan. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKDW, Datuk Afandi Nordin yakin inisiatif berkenaan menyokong usahawan desa dalam mengakses pelbagai peluang digital. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekonomi Desa KKDW Sabri Ramli pada perasmian program pendigitalan usahawan desa siri 6 tahun 2024 di Tawau. Turut hadir pengarah KKDW Negeri Muhammad Hamdani Rezahari. Kerajaan negeri turut memperkenalkan beberapa inisiatif antaranya Sabah Digital Government Innovation SDGI 2024 dan Pelan Strategi Kerajaan Digital Negeri Sabah 2020 hingga 2024. Malah usahawan desa turut didedahkan dengan penggunaan teknologi terkini termasuk AI selain pembangunan Sabah Tamu Marketplace dan GoBiz. Bagi peserta, pelaksanaan program seperti ini berupaya membantu pemasaran serta promosi produk masing-masing. Impak program ini kepada saya selaku pengusaha amatlah penting dan juga amat besarlah bagi usahawan, di mana ia sejajar dengan kita punya era digital sekarang ini, kan, dia amat pentinglah untuk semua usahawan kerana dengan program ini dia memberikan pendedahan kepada pengusaha-pengusaha itu. Sebelum saya datang ke sini, kami tidak menggunakan sepenuhnya program digital ni, sebab mungkin kami kurang pendedahan ataupun kemahiran kami pun kurang juga. Jadi itulah sebab saya datang ke sini untuk mengetahui lebih lagi. Banyak pendedahan yang saya dapat. Banyak digital yang kita belum tahu untuk menggunakan apps dia. Dan dari sini kita boleh dapat ilmu untuk memasukkan kita produk, macam mana kita menjual, macam mana kita meletakkan gambar. Ya, sangat membantu. Apalagi sekarang kami ini peniaga yang menyediakan produk dan kami perlu mengembangkan dan memperkenalkan produk kami keluar daripada daerah kami sendiri. Program pendigitalan usahawan siri 6 2024 berlangsung 2 hari bagi zon Sabah disertai 245 usahawan dan merupakan penyertaan kedua tertinggi daripada semua siri. Sepanjang penganjuran program sejak 2022, 3,777 usahawan telah menerima manfaat. Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah di Saran memanfaatkan teknologi drone. Laporannya kita bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Ifah. Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah sedia diseru terus mempromosi teknologi drone sebagai projek peningkatan produktiviti dan alat pemantauan projek pembangunan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor berkata teknologi drone telah membantu sedia dalam mempercepat perancangan tanah dan proses pemantauan alam sekitar selaras objektif pembangunan negeri. Menurut Datuk Haji Ji, sedia juga berperanan penting dalam mengukuhkan ekonomi Sabah melalui Pelan Tindakan Koridor Pembangunan Sabah SDC 2.0. Melalui inisiatif ini, sedia menyokong pelaburan dalam pertanian, infrastruktur dan sektor teknologi hijau selaras visi Sabah untuk mencapai kelestarian pembangunan dan daya saing global. Beliau yang juga pengerusi sedia berucap sempena Hari Terbuka Drone Sabah. Teks ucapannya dibacakan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Dato' Pung Jinza. Kerajaan negeri mahu mempromosikan lagi penggunaan teknologi drone yang banyak digunakan dalam sektor ekonomi termasuk pertanian, pelancongan, pembinaan, logistik dan keselamatan. Ia sekaligus membantu menyelesaikan isu kekurangan pekerja dalam sektor pertanian. Justru kerjasama lebih erat antara kerajaan, industri, penyelidik dan komuniti perlu dilaksana untuk menyesuaikan teknologi drone dalam memacu ekonomi negeri.
Pelan Tindakan Dasar Perlindungan Alam Sekitar Sabah 2017 sedang dilaksana secara berperingkat oleh pelbagai agensi kerajaan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Christina Liu berkata, mekanisme itu antara lain bertujuan meminimumkan impak projek terhadap alam sekitar serta meningkatkan kelestarian. Menurut Datuk Christina, Kementerian melalui Jabatan Perlindungan Alam Sekitar EPD telah memperkenalkan mekanisme tersebut sebagai panduan kepada pencadang projek bagi mematuhi syarat alam sekitar yang dipersetujui. Ini termasuklah garis panduan mengenai pengawalan diri alam sekitar ESR dan prosedur operasi standard SOP. Beliau berucap dalam Majlis Sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2024 di Kota Kinabalu. Dasar Perlindungan Alam Sekitar 2017 dan Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 2002 merupakan bukti komitmen Kerajaan Sabah dalam pembangunan lestari. Golongan wanita perlu meningkatkan kualiti kepimpinan sebagai motivasi kepada wanita lain untuk terlibat dalam pelbagai bidang termasuk politik. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, wanita yang berkepimpinan tinggi berpeluang untuk mengisi pelbagai jawatan dalam pentadbiran negara dan negeri. Ia selaras matlamat negara sekurang-kurangnya 30% kepimpinan negara diterajui oleh golongan wanita. Sekiranya kualiti ini terdapat kepada wanita, sudah pasti banyak ruang dan peluang yang boleh dipegang sama ada di dalam JLC, di dalam pengurusan kampung, di dalam Dewan Undangan Negeri, di dalam Parlimen dan sebagainya. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas ditemui RTM selepas merasmikan penutupan program kepimpinan wanita berimpak tinggi 2024 peringkat Parlimen Tawau. Program ini memberi impak yang sangat tinggi kepada kami dalam melahirkan dan meyakinkan diri kami untuk terus menjadi pemimpin yang baik. Kami dapat ilmu yang sangat banyak, berani untuk berketerampilan, bercakap, berfikir dari sudut positif. Di situ saya melihat bahawa setiap wanita boleh memimpin. Bukan saja memimpin anak-anak di rumah, malah juga kita boleh menjadi YB. Apa yang saya rasa di sini, saya menjadi berani. Saya rasa diri saya tercabar untuk menjadi seorang pemimpin yang berkaliber. Program bertujuan memberi pengetahuan tentang kemahiran komunikasi untuk menjadi pemimpin yang baik dan membina keyakinan diri. 30 wanita dari Dun Sri Tanjung, Dun Apas dan Dun Balung menyertai program ini. Nasib 48 ketua isi rumah KIR yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Kampung Jati Batu Enam Tawau Sabtu lalu terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Antaranya pejabat Dun Apas dan Dun Balung, Puspanita Tawau serta Gabungan Persatuan Belia bahagian Tawau Gabeta. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang juga Adun Apas berkata, kesemua KIR menerima sumbangan berupa wang tunai, barangan keperluan sekolah dan kit penjagaan diri. Penduduk yang kini ditempatkan di Dewan Sri Balung Tawau sehingga esok dialu-alukan memohon Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Dalam masa sama, penduduk diingatkan agar sentiasa mematuhi terma dan syarat pembinaan yang ditetapkan Majlis Perbandaran Tawau bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Kita telah memaklumkan kepada mereka tentang syarat-syarat untuk memohon rumah SMJ ini dan memang ia menjadi keutamaan kepada mereka-mereka seperti mangsa-mangsa kebakaran ini untuk kita berikan mereka rumah SMJ. Datuk Nizam ditemui media selepas menyampaikan sumbangan berkenaan. Puspanita telah menyumbangkan beg sekolah untuk murid-murid selamat 45 murid lah yang kami dapat info dari pegawai kebajikan, sama juga alat tulis, ada juga ini baju untuk kanak-kanak lah. Kampung Jati iaitu mangsa kebakaran, kami sangat-sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan pihak NGO dan juga YB yang terbabit. Sangat-sangat bersyukur. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur
di atas sumbangan yang diberikan, dan kami memang betul-betul memerlukan bantuan apalagi dalam keadaan darurat seperti ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam telah mengemukakan permohonan secara rasmi kepada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan untuk meluluskan pembinaan 1,000 rumah program perumahan rakyat PPR di kawasan yang telah dikenal pasti di Dun Apas. Orang ramai disaran mendaftar sebagai ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan memuat turun aplikasi iAccount KWSP. Ia penting bagi memudahkan mereka menikmati pelbagai kemudahan ditawarkan KWSP. Pengarah KWSP Wilayah Sabah dan Labuan Muhammad Fadil Sarehan berkata, daripada lebih 973,693 pencarum KWSP di Sabah, hanya 6% yang telah memuat turun aplikasi berkenaan. Untuk makluman, untuk menjadi ahli KWSP ini, syarat dia umur 14 tahun dan ke atas. Sudah boleh menjadi ahli KWSP. Tidak perlu bekerja pun. Maknanya boleh daftarkan dulu. Dan ibu bapa boleh mulakan tabungan untuk anak-anak mereka ini. Sebab ini kita nak mulakan budaya menyimpan ini, budaya menabung untuk tujuan bersara seawal umur 14 tahun. Dan inilah yang kita perlukan di Sabah. Beliau ditemui pemerintah selepas menjadi panel dalam program literasi kewangan bersama Persatuan Wartawan Sabah SJA. Bagi individu yang ingin mencarum secara sukarela termasuk yang tidak bekerja, mereka boleh mencarum di bawah aisaraan untuk menerima insentif khas daripada kerajaan bagi tujuan persaraan. Dalam pada itu, Fadil turut mengingatkan para pencarum KWSP agar meletakkan penamaan waris untuk memudahkan keluarga pencarum pada masa hadapan. Para peniaga diingatkan sentiasa mematuhi harga kawalan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di Pavali yang berkuasa semalam hingga 3 November ini. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sandakan Azdi Zukri John berkata, barangan yang tersenarai dalam skim berkenaan hendaklah diletakkan penanda harga merah jambu. 8 barangan tersebut antaranya kambing biri-biri bertulang import, tomato, cili merah, kelapa biji, kelapa parut, bawang merah kecil India termasuk bawang ros, bawang merah besar import dan kacang dal Australia. Rata-rata barang yang dikawal itu dijual pada harga yang lebih rendah daripada harga kawalan, di mana pihak pasaraya mengambil inisiatif untuk membantu rakyat bahawa mereka turut sama ingin membantu rakyat. Jadi harga-harga yang dikawal ini lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Beliau ditemui pemberita ketika membuat pemantauan pelaksanaan SHMMP di salah sebuah pasaraya. Menurut Azdi, setakat ini bekalan barang keperluan asas seperti minyak, gula dan tepung stabil dan mudah didapati di pasaran. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Ifa untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Ifa. Baik, terima kasih Suaran.